Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi malam 7 Mei 2021 bersama saya VVM Yuzaika. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri yang mengetuai rombongan tersebut memberitahu tujuan utama pertemuan itu adalah bagi memaklumkan cadangan untuk mengangkat Bandaraya Kuching sebagai sebuah bandar di bawah rangkaian bandaraya KRETIF UNESCO. Tambah beliau turut dimaklumkan ialah mengenai projek-projek pembangunan yang dibantu oleh kementeriannya untuk Sarawak. Kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Menteri adalah untuk memaklumkan mengenai cadangan kita dari MOTEK untuk mengangkat bandar Kuching sebagai sebuah bandar di bawah UNESCO. Kedua ialah saya memastikan Yang Berhormat Datuk Petinggi mengenai projek-projek pembangunan yang mana MOTEK membantu untuk negeri Sarawak. Dan yang lain-lain itu ada juga dari tanah yang kita pohonkan untuk kita punya agensi bagi kata orang supaya agensi kita lebih membantu dengan lebih berkesan lagi kalau ada tempat yang lebih sesuai dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelancongan juga. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy berkata Datuk Petinggi Abang Zohari turut memaklumkan kepadanya mengenai produk-produk pelancongan Sarawak yang boleh menarik minat pelancong dan cara untuk mengembangkan pelancongan di negeri ini. Hadir sama ialah Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Seterusnya berita di Dalat. Anjung Budaya di Dalat bakal menjadi platform bagi mengetengahkan dan menghimpunkan keunikan budaya masyarakat setempat. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah telah merasmikan bangunan itu pada Rabu. Pembinaan Anjung Budaya itu dilaksanakan menerusi peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Adun Dalat. Beliau turut berharap bangunan itu akan merancakkan lagi aktiviti kebudayaan Dalat selaras dengan slogan berakar rumbia, berinti budaya, berbudi dan berjasa. Selain itu, bangunan tersebut juga sesuai untuk penganjuran aktiviti termasuk program rasmi. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah turut menyampaikan bantuan ekonomi wanita Dun Dalat kepada 30 penerima yang juga merupakan kesinambungan program yang sama pada 24 Mac 2021 sebelum ini. Bantuan berbentuk peralatan itu bertujuan membantu peniaga yang terkesan akibat pandemik COVID-19 untuk mereka meneruskan perniagaan. Berita di Sibu. Program Terima Kasih Frontliner Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS 2021 melabuhkan tirainya dengan mencapai matlamat dan objektif yang disasarkan apabila berjaya mengagihkan sumbangan kepada petugas barisan hadapan di 3 lokasi iaitu Kuching, Miri dan Sibu. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan UKAS, Abdullah Saidul berkata, program Terima Kasih Frontliner 2021 itu bertujuan menunjukkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan serta memberi gambaran sebenar kepada masyarakat agar dapat memahami pengorbanan mereka yang bertungkus lumus 24 jam bekerja tanpa mengenal erti penat dan lelah. Kerana sementara di luar sana ataupun masyarakat sedang bercerita tentang keresahan mereka untuk balik kampung semasa musim perayaan, tetapi kita juga harus mengambil kesempatan ini untuk memahami betapa pengorbanan dan frontliners, pasukan uniform kita yang terpaksa bertugas 24 jam siang dan malam untuk memastikan keadaan ancaman pandemik ini dapat diredakan. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan simbolik penyerahan sumbangan kepada petugas barisan hadapan di 3 lokasi sekatan Jalan Raya SJR di Sibu pada Khamis. Dalam pada itu, beliau turut berkesempatan mengingatkan masyarakat khususnya di Sarawak agar terus patuh dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dalam bersama memerangi pandemik COVID-19 untuk kesejahteraan bersama.
Sementara itu, salah seorang anggota polis, Korporal Bobby Hudson yang bertugas di Sekatan Jalan Raya Bawang Asan memberitahu orang awam memberi kerjasama yang baik kepada petugas barisan hadapan di kawasan itu. Orang awam pun memberi kerjasama yang baik semasa diperiksa dan ditahan kenderaan ataupun ditanya ke mana-mana lokasi. Yang penerangan diberikan memang memuaskan dan permit pergerakan pun cukup. Manakala di Sekatan Jalan Raya Durin, Sarjan Jamil Udin mengingatkan orang ramai yang berhasrat untuk merentas bahagian dan zon agar tetap patuh dengan SOP dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19. Untuk yang merentas negeri itu kena mengikut segala apa yang telah ditetapkanlah SOP dia. Jadi jangan lupalah pakai pelitup muka, cuci tangan dan jaga diri kita untuk memutuskan rantaian COVID ini. Bagi Sub-Inspektor Devaraj yang bertugas di Sekatan Jalan Raya Paradom Lanang pula, beliau menyeru masyarakat agar tidak takut untuk mengambil vaksin COVID-19 seperti yang disarankan kerajaan. Saya dengar di media sosial banyak orang takut untuk terima vaksin. Jadi saya haraplah semua orang jangan takut dan terimalah vaksin sebagaimana yang disarankan oleh kerajaan. Itu saja. Berikut pula, program Rumah Sejahtera yang merupakan inisiatif Pusat Hikmat Dun Pantai Damai dalam usaha membantu golongan yang memerlukan memiliki rumah. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, rumah tersebut dibina dengan kos RM52,000, lengkap dengan 3 bilik tidur, ruang tamu, dapur dan tandas yang disiapkan dalam tempoh sebulan lebih. Jadi ini adalah rumah yang ketiga yang telah pun kita bina dengan sempurna apabila program ini bermula pada tahun lepas. Rumah yang pertama yang kita bina ialah di Kampung Rampangi Pasar 1, manakala rumah yang kedua ada di Kampung Buntal, dan ini rumah yang ketiga, insyaAllah yang keempat di Kampung Temedap dan kelimanya di Kampung Rampangi, dan yang seterusnya sekiranya ada permohonan daripada masyarakat kampung. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyempurnakan simbolik penyerahan kunci rumah baru kepada Awang Termizi Awang Mahani pada Khamis. Awang Mahani menerima rumah baru bagi menggantikan rumah kontena yang didiaminya bersama keluarga sebelum ini. Dalam pada itu, Datuk Abdul Rahman yang juga Adun Pantai Damai menambah keperluan lain seperti sambungan pendawaian elektrik dan sambungan bekalan air untuk rumah tersebut akan dilakukan dalam masa terdekat. Jadi harapan kita dengan adanya rumah hisab ini, ianya akan memberi keselesaan kepada saudara Awang Termizi, isteri dan anak-anak, dan dapat anak-anak mereka membesar dan yang masih belajar, dapat belajar dalam keadaan yang lebih sejahtera. Beralih ke perkembangan di Bintangor, hubungan baik antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Sarawak penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan khususnya di luar bandar. Menurut Adun Meradong Datuk Ding Kuong Ying, rakyat perlu melihat dan menyokong penuh hubungan kedua-dua kerajaan itu. Bercakap semasa meninjau projek menaik taraf jalan utama di Rumah Jawi di Sungai Gemuan, Bintangor pada Rabu, ujarnya jalinan kerjasama Kerajaan Pusat dan Kerajaan Sarawak harus diteruskan agar rakyat sentiasa merasai kesungguhan dan keprihatinan kerajaan yang sentiasa mengambil berat pembangunan infrastruktur di luar bandar. Mengenai projek tersebut, Datuk Ding berkata projek berjumlah RM175,000 untuk menaik taraf jalan utama sepanjang 500 meter rumah panjang tersebut merupakan peruntukan daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Sebelum ini, penduduk Rumah Jawi terpaksa menggunakan jambatan kecil yang menghubungkan rumah panjang mereka dan tidak dapat dilalui kenderaan. Selanjutnya pula, Adun Layar Gerald Rentap Jabu telah menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM65,000 kepada 6 buah kampung dan jawatan kuasa ramah tamah Aidilfitri Kampung Melayu Betong pada Rabu. Pada majlis itu, beliau juga telah menyempurnakan simbolik penyampaian sumbangan Hari Raya Aidilfitri kepada 469 ketua isi rumah KIR dari 6 buah kampung iaitu Kampung Hilir, Kampung Tengah, Kampung Masjid, Kampung Baru Hulu, Kampung Baru Hilir dan Kampung Pasar Melayu. Sumbangan Hari Raya Aidilfitri tersebut diselaraskan oleh Pusat Hikmat Dun Layar dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita Layar. Gerald turut meminta ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK di kawasan Dun Layar agar tidak menggalakkan penduduk mereka pulang ke kampung semasa Hari Raya Aidilfitri akan datang.
Beliau juga telah menyempurnakan pengagihan 400 spek bubur lambuk yang dilakukan secara pandu lalu di laluan utama dari Pekan Betong menuju ke kawasan Kampung Melayu. Program tersebut dianjurkan Pusat Perkhidmatan Warga Emas dengan kerjasama Brigade Kebajikan Betong. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Mirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.